Okey. Sektor perniagaan, apa yang maksudkan sektor pertama kelas? Ia merupakan satu, okey. Ia merupakan satu aktiviti yang mengeluarkan sumber semula jadi daripada satu, ingat daripada permukaan bumi, perut bumi atau dari dasar laut tanpa mengubah bentuk asal dia. Contoh aktiviti pelombongan dia ni. Okey, yang kedua, contoh dia adalah contoh aktiviti yang dia terlibat dengan sektor pertama ni kelas adalah seperti pelombongan, okey, pelombongan, perikanan, pembalakan dan pertanian. Kalau kita di Sarawak satu ketika dulu terkenal dengan pembalakan, kerja kayu kata orang di sini. Kalau di Oya sana terkenal dengan pekaheng ataupun kerja sebagai nelayan. Sektor pertama. Kalau di darat ni sektor apa ni kelas? Di sebelah darat ni sektor tubang balau. Itu sektor pertama juga. Okey. Sektor ini biasanya kelas hanya mengeluarkan bahan mentah untuk sektor kedua. Mentah saja. Kamu tubang balau pun kamu tidak akan memproses terus menggelam dan hantar ke kilang balau. Atau kamu pekaheng tu dapat apa kelas? Dapat ikan terus jual di pasar malam dengan kedua. Kamu tak memasak ikan itu jadi keropok lekor dan sebagainya. Hanya orang tertentu saja yang ambil untuk jadi ini. Okey, itu sektor pertama. Kampas batu ni. Yang kedua adalah sektor ini terdapat juga pengeluaran secara langsung kepada pengguna akhir seperti pengeluaran ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ni yang orang jual terbuluh dan sebagainya tu hanya ikan tu. Maksudnya dia akan orang contohnya dari laut nelayan, dia akan tangkap ikan jual kepada pengguna terus untuk masak. Ataupun bila banyak sangat ada orang dia beli dari restoran. Restoran pun akan terus masak dan dia akan diperniaga. Itu maksudnya sektor pertama kepada sektor yang kedua. Ada langsung pada sektor yang ketiga. Okey. Ada 4 bidang dalam sektor ni kelas. Ada 4 bidang. Bidang yang pertama kita tengok bidang bidang perlombongan. Apa dia bidang perlombongan? Dia adalah mengambil apa kelas? Dia ada contohnya bidang petroleum, kita ambil gas asli, emas dan kuprum dari perut bumi. Korek, jual dan ni dihantar ke kilang. Sorry. Yang kedua ialah bidang pembalakan. Bidang pembalakan. Apa dia bidang pembalakan ni kelas? Seperti ini dia ambil hasil hutan, tebang hutan, cengal, meranti, belian, seruing dan sebagainya. Dia ni tebang hasil hutan itu, lepas itu dia jual hasil hutan tersebut ke kilang perabot. Dan yang ketiga kelas adalah perikanan. Ini dia cuma pergi ke laut dalam, laut pada musim-musim perikanan. Maksudnya anda ada tangkap ikan, iaitu perikanan laut dalam, pinggir pantai, air tawar, akuator dan ikan hiasan. Itu adalah perikanan. Dia ternak ikan. Macam contoh laut dalam, pergi ke tengah laut di Kuania, tangkap ikan, jual ke bawah. Pinggir pantai yang dekat-dekat yang biasa kita ada potong kecil pinggir pantai. Air tawar dia buka apa? Air tawar contoh dia buka dia wujudkan kilang kolam air tawar. Atau perikanan di sepanjang sungai, menjala udang di Bakung. Area Bakung Oya macam tu, Okey. Lepas itu akuator ikan hiasan. Dan pertanian. Okey, pertanian ni kelas ada satu terakhir adalah pertanian. Okey, pertanian dia gunakan sumber hutan yang ada, Lepas tu dia bersihkan hutan itu. Contoh dia sekarang dia bersihkan hutan, tebang hutan itu, gondolkan hutan itu, tanam kelapa sawit, tanam getah dan tanam kelapa, dan hasilnya akan diekspor ataupun dihantar ke kilang. Itu pertanian. Jadi biasanya dalam pertanian ni kelas orang akan mula dia kena ambil bahan dia bersihkan hutan itu dulu, baru dia tanamkan dengan pertanian dia. Okey, sektor yang kedua pula ialah kita tengok sektor yang kedua ialah dalam sektor ini sumber semula jadi yang daripada hutan sektor pertama tadi atau sektor utama tadi diproses untuk menjadi barang separuh siap ataupun barang siap. Contoh kalau kita tengok kilang bauksit yang untuk buat aluminium. Mula daripada bauksit Bauksit diproses, dikeluarkan
akan membentuk ada istilah dia kelasnya, ada bentuk blok-blok aluminium ataupun arang batu dikeluarkan, dihantar ke kilang kilang jana kuasa di Mukah sana tu. Alright. Yang kedua ialah aktiviti-aktiviti yang boleh digolong dalam sektor kedua termasuk pembinaan, pembuatan, perkilangan, kejuruteraan dan pembekalan tenaga. Itu ingat itu sektor kedua. Pembinaan jalan raya, jambatan, pembuatan perabot kilang di perkilangan, kejuruteraan maksudnya reka bentuk dan sebagainya. Pembekalan tenaga seperti apa kelas? Sesko, Sarawak Energy. Itu pembekalan tenaga. Bakun hidro itu pembekalan tenaga. Okey, contoh kayu balak diproses menjadi pan. Itu yang contoh yang paling senang kita tengok. Okey. Ada 4 bidang dalam sektor ini kelas. Yang pertama kelas iaitu bidang pertanian. Bidang pembuatan dan perkilangan. Apa dia bidang pembuatan dan pengilangan? Ialah huraian dia iaitu terdapat perniagaan yang terlibat dalam aktiviti dan perniagaan dalam pengilangan. Penghasilan barang melalui proses transformasi input kepada output yang lebih bernilai. Contohnya kilang membuat roti, menjalankan transformasi daripada bahan mentah seperti tepung, tepung roti daripada bahan mentah tepung kepada roti paun tu Okay. Yang kedua ialah pembinaan. Bidang kedua dalam sektor kedua pembinaan Okey. Aktiviti merangkumi pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang siap atau separuh siap. Contohnya pembinaan bangunan dan jambatan. Kalau di Sarawak yang paling popular sekarang ni adalah kalau kita pergi ke Sibu, Trans Borneo, Highway Trans Borneo. Dia adalah satu bentuk pengubahsuaian ataupun jaliran yang ada daripada 2 lorong kepada 4 lorong untuk kemudahan pengangkutan kita. Atau kalau yang kita direct sekarang, kalau anda pergi ke Igan, ada jambatan batang Igan yang akan dibuat sekarang. Kalau di Lasak ada jambatan Kuala Lasak. Okey. Dan yang ketiga ialah pembekalan tenaga. Bidang yang ketiga adalah pembekalan tenaga, iaitu apa di kelas? Ni. Okey, membekalkan. Dia ada seperti membekalkan aktiviti pembekalan sesuatu tenaga dalam pelbagai sumber seperti elektrik, petroleum, air untuk kegunaan industri dan isi rumah. Contoh tenaga nasional Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan Syarikat Air Negara 9 sains. Satu contoh kalau di Sarawak ni adalah contohnya kelas Sarawak Energy yang membekalkan yang menguruskan bekalan tenaga elektrik kita, Sarawak Energy. Dia dapat daripada membeli bahan itu yang dibekalkan oleh bakun hidro. Bakun hidro tu dia ada sediakan hidroelektrik untuk keluarkan hidro air tempangan. Dan yang ketiga adalah kejuruteraan. Bidang yang ketiga. Yang keempat, dalam sektor kejuruteraan. Apa yang ada dalam kejuruteraan di kelas ada seperti apa? Ni. Okey. Menyediakan jurutera mesin. Jurutera mesin yang diperlukan bergantung pada jenis ataupun aktiviti pengilangan yang dijalankan. Sebuah kilang mungkin memerlukan peralatan saintifik untuk mengeluarkan manakala sebuah kilang yang lain memerlukan jurutera berat dan proses pengeluaran. Jadi dari sinilah dia memerlukan khidmat jurutera. Pun dalam pembinaan struktur. Okey, sektor yang ketiga ini adalah apa kelas? Yang pertama, peran dia. Perniagaan sektor ketiga melibatkan perniagaan yang menghasilkan produk yang tidak ketara seperti perkhidmatan, tak nampak tapi kita hanya merasa sahaja. Tidak ni. Macam kita gunakan bas. Anda boleh duduk dalam bas pukul 10 malam dari Mukah ke Kuching, seat nombor 8,
Contohnya basit nombor 8, Anda hanya duduk di situ untuk time itu sahaja, daripada pukul 12 tengah malam sampai 6 pagi. Anda tak boleh ambil seat itu. Itu perkhidmatan dia. Itu maksud dia. Okey. Sektor ini dapat apa kelas? Okey, sini dapat memberi sokongan kepada sektor utama dan kedua supaya barang yang dikeluarkan dapat sampai ke tangan pengguna akhir. Contoh, saya bagi satu contoh yang kita ketara. Arang batu yang digunakan di dari lombok arang batu yang digunakan di Sarawak Sarawak Energy di Mukah, pusat Cisco Mukah, Sarawak Energy Mukah tu. Jadi syarikat yang membekalkan arang batu dari kilang ke situ, ada seorang yang dapat tender syarikat perkhidmatan dia, menyediakan lori dia tu. Bukannya pihak kilang yang membekalkan tenaga, yang tidak, orang lain lagi. Itu dia bagi lagi. Okey. Sektor yang ketiga terdiri daripada apa? Okey. Sektor yang ketiga adalah terdiri daripada perkhidmatan swasta, perkhidmatan awam dan perkhidmatan sukarela. Ini adalah sektor ketiga. Okey, ada 3 bidang dia kelas. Okey, bidang yang pertama. Pelingit sikit dia tu. Okey. Bidang yang pertama adalah bidang sukarela dan kebajikan. Satu bidang iaitu apa dia? Perkhidmatan yang disediakan oleh badan-badan amal dan sukarela dalam bidang seperti kesihatan, komuniti dan alam sekitar, NGO tu. Istilah dia. Okey. Macam Ibit Leo yang terpopular sekarang tu, perkhidmatan tu. Yang kedua ialah cabang yang kedua adalah bidang swasta kelas. Ini yang paling, kalau negara maju, bidang swasta yang paling banyak yang terlibat, swasta. Apa swasta buat kelas? Okey, swasta akan apa? Okey, swasta akan memberikan perkhidmatan kepada perniagaan dan individu. Okey, contoh kalau swasta di kelas Food Panda sekarang ni, itu swasta, perniagaan swasta. Jadi popular dalam masa pandemik ni kan, kita ada orang pesan Food Panda hantar. Dan yang swasta juga, perkhidmatan ni yang ditawarkan oleh perniagaan yang dimiliki secara persendirian seperti peruncitan dan akuntan. Itu pun swasta juga kalau kena ni. Dan yang terakhir ialah ketiga ialah perkhidmatan awam kerajaan. Ini swasta, perkhidmatan awam perlu lah kalau sebenarnya dalam bidang swasta yang tidak mampu sediakan sebab terlalu kos yang mahal. Contohnya pendidikan. Swasta tak mampu lah untuk buat pendidikan tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, jadi di Malaysia keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan swasta masih lagi rendah. Itu satu contoh dia. Kita ni tak mampu lagi, majoriti rakyat Malaysia tak mampu untuk membayar kos perkhidmatan swasta yang ni masih rendah lagi. Jadi kita perlukan perkhidmatan kerajaan. Okey. Kerajaan apa kerajaan buat kelas? Okey, kerajaan dia mengamalkan dasar seperti dasar perswastaan untuk membantu keselesaan dan kesejahteraan, kebajikan dan kesejahteraan rakyat yang tak mampu disediakan oleh swasta tu tadi. Contoh kalau yang mampu seperti pos dan yang ketiga adalah huraian dia. Okey, terdapat beberapa bidang yang tidak diswastakan seperti pendidikan dan kesihatan. Okey, penswastaan cerita sedikit macam ni kelas. Ada satu ketika dulu, sebab contohnya saya sebagai contoh pos laju atau pos sekarang ni, pejabat pos dulu dia buat oleh di kerajaan, tapi bila kita tengok bahagian itu sendiri mampu untuk mendapatkan pendapatan, dia swastakan. Sekarang ada pos laju dan lebih cekap dan sebagainya. Satu lagi adalah telekom, telefon rumah dulu di bawah kerajaan, tapi bila dah maju di telekom telekom diswastakan. Okey, hubung. Okey, huraian dia. Apa huraian dia? Okey, setiap sektor mempunyai hubung kait yang rapat dengan sektor yang lain. Keadaan ini dikenali sebagai jaringan pengeluaran. Ingat, ini adalah jaringan pengeluaran. Berikut adalah contoh jaringan pengeluaran. Itu kita tengok sektor utama dulu. Okey. Okey, sektor utama. Apa sektor utama kelas? Membekalkan bahan mentah, iaitu kayu balak. Ini gambar dia, ini ilustrasi dia. Ini adalah kayu balak daripada hutan. Sektor pertama. Lepas itu kelas, sektor pertama ini akan pergi pada sektor yang kedua, iaitu memproses kayu balak menjadi papan dan memasang papan menjadi perabot. Okey, maksud ini kayu balak ni tadi zab. Okey,
terus jadi kayu papan lapis. Jadi papan lapis maksudnya zap di situ, papan lapis tu diketabli jadi proses lagi menjadi perabot. Tadi proses lagi papan lapis tu halus lagi, dan barulah pergi kepada sektor yang ketiga. Okey. Sektor yang ketiga itu perabot yang telah siap dihantar untuk dijual lah ni. Ni pekerja di syarikat Masjaya tu ambil ni, menghantar perabot tu tadi ke rumah kamu dan inilah meja dia yang terakhir yang digunakan. Itu adalah jaringan dia daripada kayu balak utama kepada sektor yang kedua, kilang, proses, kasar kayu gergaji. Kayu gergaji diproses, dihaluskan lagi menjadi meja dan sebagainya. Meja yang sudah siap tu kelas dihantar ke kedai perabot dan dihantar ke rumah anda melalui sektor yang ketiga. Itulah jaringan. Bahagian sektor perniagaan 1.42.